Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar binti Arif, bernomor metrik di 2018-208-5121. Saya merupakan pelajar semester 3 daripada program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Musik. Saya akan membincangkan mengenai cabaran pendedahan alat musik tradisional dalam kalangan pelajar di sekolah menengah. Terdapat 3 subtopik yang terkandung, yaitu yang pertama, kekurangan tenaga pengajar yang mahir. Yang kedua, ialah kecenderungan minat pelajar lebih kepada musik moden. Yang ketiga, kekurangan modul pembelajaran. Di Malaysia, musik adalah sebahagian daripada seni dalam budaya masyarakat berbilang bangsa dan etnik. Ia teranyam dalam fabrik budaya sehingga dari satu segi, musik tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sejak kewujudan masyarakat dan etnik berkenaan. Oleh itu, musik yang salah satu fungsinya sebagai hiburan sangat mudah diketengahkan dalam arus pembangunan industri media khususnya di Malaysia. Galakan yang diberikan oleh pentadbiran tentera Jepun dalam pembangunan seni musik di Malaya telah menggerakkan usaha aktiviti rakaman ke piring hitam. Keperluannya yang meningkat akibat bertambahnya jumlah masa siaran di semua saluran radio dalam pelbagai bahasa mengkataliskan pembangunan industri musik itu. Asia Sarji 1996. Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan pelajar kita mempelajari permainan alat musik, terutamanya permainan alat musik tradisional. Namun, sukatan pelajaran pendidikan musik yang digunapakai lebih berasaskan pengajaran dan pembelajaran musik moden yang lebih berfokus. Hal ini menyebabkan tidak ada satu panduan untuk menghasilkan sukatan mengikut kesesuaian warisan dan seni budaya setempat yang khusus dan seragam terhadap musik tradisional Melayu yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Sukatan Pelajaran Bersepadu Pendidikan Musik Sekolah Menengah tahun 2004 dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah tahun 2017. Antara cabaran pendedahan alat musik tradisional dalam kalangan pelajar di sekolah menengah antaranya ialah kekurangan tenaga pengajar yang mahir. Banyak faktor penyebab kurangnya tenaga pengajar yang berkompeten pada bidang musik tradisional. Fenomena tersebut merupakan ironi terhadap kekayaan dan kelestarian budaya bangsa sehingga menarik untuk dijadikan sebuah tema kekaryaan. Berdasarkan fenomena itu pula, komposer mengeluarkan idea bahawa mengenal musik moden itu tidak salah mengkolaborasikan musik moden dan musik tradisional atau menggabungkan dalam sebuah komposisi adalah merupakan suatu hal yang menarik. Menurut Dasar Industri Musik pada tahun 2005, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi tidak mempunyai cukup bilangan guru musik dan pensyarah musik yang berpendidikan dan mahir dalam seni musik. Kebanyakan sekolah mengatasi masalah ini dengan menggunakan perkhidmatan guru secara guna sama dengan bidang yang lain, asalkan guru tersebut mempunyai sedikit pengetahuan asas dalam bidang musik. Ini mengakibatkan mata pelajaran musik sering dipinggirkan apabila keadaan memerlukan penekanan kepada mata pelajaran lain, terutamanya apabila musim peperiksaan tiba. Selain itu, antara sebab mengapa kekurangan tenaga pengajar dalam mengajar alat musik tradisional dalam kalangan pelajar sekolah menengah ialah kebanyakan guru-guru musik hanya lebih kepada pengajaran secara teori dan lebih fokus kepada peperiksaan sekolah. Dalam buku The Kodaly Method 1 Comprehensive Music Education 3rd Edition daripada Chomsky tahun 1999, Profesor Zoltan Kodaly, seorang tokoh pendidikan musik, mengatakan musik kepunyaan manusia dan literasi musik harus dijadikan hak asasi semua rakyat dunia. Di bawah kepimpinan beliau, para pendidik musik Hungary telah memperkembangkan suatu sistem pendidikan musik yang begitu berkesan sehingga semua rakyat Hungary adalah dianggap sebagai music literate dan mereka boleh memainkan sekurang-kurangnya sejenis alat musik atau dapat menyanyi dalam choir dengan membaca notasi musik. Pada masa kini, ahli musik dari pelbagai negara di benua Amerika, Eropah dan Asia termasuk Malaysia sendiri telah mengkaji kaedah Kodaly dan cuba mengimplementasikannya di negara mereka sendiri. Selain daripada itu, beberapa kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat daripada Begley tahun 2000 telah menunjukkan bahawa pembelajaran muzik boleh meningkatkan pencapaian pelajar dalam bidang lain. Contohnya, melalui kajian Shaw, Irvine dan Rauscher tahun 1977 telah menunjukkan bahawa pembelajaran muzik akan menolong pelajar dalam bidang matematik. Baiklah,
Poin yang seterusnya ialah pada masa kini, musik modern seperti pop, rock, dan balada telah mendapat tempat dalam kalangan pelajar-pelajar sehingga menenggelamkan aliran musik tradisional. Kecenderungan minat pelajar lebih kepada musik modern. Bukan itu sahaja, alat musik modern seperti gitar, drum, dan piano juga menjadi pilihan pelajar untuk mempelajari alat musik karena mudah untuk dipelajari dan mempunyai silibus pembelajaran yang khusus. Dalam kajian Arnett tahun 1991 tentang sikap dan ciri-ciri remaja yang meminati musik heavy metal, mendapati bahwa musik tersebut memainkan peran penting dalam kehidupan remaja yang dikaji dan amat mempengaruhi pembentukan pandang dunia, corak perbelanjaan, pemilihan rakan sebaya, sikap terhadap orang, dan harapan masa depan mereka. Seterusnya ialah kekurangan modul pembelajaran juga menjadi salah satu cabaran dalam pendedahan alat musik tradisional dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Kurikulum berpadu sekolah menengah KBSM, sekolah-sekolah yang dipilih ini mengambil bahagian dalam projek rintis pendidikan musik KBSM. Dalam perancangan kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2004, terdapat ensembel permainan alat tradisional yang tersenarai, yaitu kompang, cak lempong, angklung, dan gamelan. Kurikulum pendidikan musik tersebut secara tidak langsung menggalakkan pelajar mengenali serta bergiat aktif dalam permainan alat musik tradisional selain dari permainan alat musik barat. Sebagai contoh, ensembel musik gamelan sangat sinonim di sekolah-sekolah, terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Namun, ketiadaan satu model pengajaran khusus yang terperinci dan selaras terhadap pengajaran ensembel gamelan Melayu di peringkat skop menengah rendah yang menyebabkan kesukaran guru melakukan aktiviti pengajaran secara efektif. Ketiadaan satu model pengajaran khusus dan seragam terhadap ensembel tradisional gamelan Melayu di sekolah-sekolah menengah di Malaysia dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Sukatan Pelajaran Bersepadu Pendidikan Musik Sekolah Menengah 2004 dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah 2017 menjadi salah satu cabaran dalam pendedahan alat musik tradisional dalam kalangan pelajar di sekolah menengah. Sebagai kesimpulannya, musik adalah salah satu unsur dalam kehidupan dan bersifat anjal karena dalam kehidupan itu sendiri, musik mempunyai fungsi yang pelbagai. Asasnya, fungsi musik berperanan sebagai hiburan yang telah meletakkannya sebagai satu bidang budaya jelata yang lebih bersifat dominan. Menurut Nur Syafawati Saari 2010, Petria Matuski dan Tan menjelaskan musik tradisional Melayu boleh diklasifikasikan kepada tiga kategori utama yaitu musik rakyat, istana, dan sinkretik. Musik rakyat dimainkan oleh rakyat berkonsepkan kehidupan dan persekitaran rakyat biasanya terdapat dalam masyarakat desa dan petani sama ada yang kenal huruf maupun yang buta huruf. Natijahnya, perkembangan tradisi musik ini pada peringkat masyarakat adalah bermula daripada minat masyarakat itu sendiri. Begitulah juga dengan pelajar di sekolah menengah. Baiklah, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.